Plan Perindustrian Baru 2030 NIMP merupakan kerangka dasar industri yang menyasarkan kemasukan pelaburan bernilai tinggi buat negara seperti aeroangkasa, elektrik dan elektronik, otomotif, kimia dan pharmaceutical. NIMP 2030 menyasarkan sebanyak 33 juta peluang pekerjaan baru untuk rakyat dengan gaji penengah setinggi RM4,510 sebulan pada akhir tempoh pelaksanaannya. Sebagai pelengkap kepada NIMP 2030 dalam usaha mentransformasi dan memacu daya saing sektor dan industri strategik, kerajaan memberikan tumpuan kepada 8 segmen industri. Pertama, Malaysia menjadi peneraju dalam pasaran halal antarabangsa dengan nilai ekspor halal sebanyak RM63.1 bilion pada tahun 2025. Tahap berikutnya, menjadi peneraju pasaran halalan thayyiban. Malaysia kini telah diiktiraf sebagai pengeluar sijil halal certification di peringkat antarabangsa. Justru keupayaan industri halalan thayyiban negara akan terus dikembangkan bersama dengan pensijilan. Usaha bagi mengasah bakat penyelarasan dan dalam kalangan pihak berkepentingan, peningkatan akses pasaran serta penerima gunaan teknologi dan pendigitalan produk dan perkhidmatan halalan thayyiban akan dipertingkat selaras dengan plan industri halal. Produk yang diberikan tumpuan seperti pharmaceutical, peranti perubahan, busana muslim, modest fashion yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan menyediakan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Kedua, perkhidmatan global telah dikenal pasti sebagai industri strategi. Kerajaan akan merangka kebijakan yang menyeluruh, memudah cara perniagaan dan menunjukkan pangkalan data bagi menarik pelaburan bermutu tinggi dan membuka ruang seluasnya kepada syarikat tempatan untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan. Malaysia menjadi rumah kepada beberapa syarikat perkhidmatan global, antaranya Endeavour PLC dari United Kingdom, Cognizant Technology Solutions United States Corporation dari Amerika Syarikat, Huawei Technology Malaysia Sedia Berhad dari China, Ansell Global Trading Center Malaysia Sedia Berhad dari Australia, Siemens Energy Berhad dari Jerman, dan jika lebih banyak syarikat perkhidmatan global akan menyatakan minat untuk beroperasi di sini pada masa akan datang. Ketiga, kian jelas terlihat keretakan dalam kerangka keuangan antarabangsa, a fractured international financial architecture. Amalan sekarang mula disanggah oleh pakar ekonomi terkemuka kerana mengizinkan ketempangan, keterlanjuran dan kesenjangan kian melebar, seperti laporan Oxfam pada tahun 2023 yang menyatakan dengan izin, the richest 1% back 2/3 of $42 trillion in new wealth created since 2020. Dengan maksud lain, disebut dengan pengalaman di Amerika Syarikat, 1% golongan maha kaya melahap 2/3 daripada keseluruhan $42 trilion kekayaan yang terhasil sejak tahun 2020. Di dalam soal kejatuhan mata wang, hakikatnya berlaku terkesan di seluruh dunia. Berbanding awal tahun ini, nilai semasa renminbi umpamanya telah menyusut sebanyak 6.1% ketimbang dolar Amerika Syarikat. Yen menyusut lebih besar, iaitu sebanyak 11.3%. Berpunca daripada kerangka keuangan dunia yang bergantung kepada dolar Amerika Syarikat. Malaysia turut terkesan dengan kejatuhan ringgit yang menyusut sebanyak 5.8%. Justru itu, Malaysia akan lebih aktif dalam mengungkapkan penyelesaian berasaskan prinsip maqasid syariah, bermula dengan perbincangan bersama negara Asia mengenai pendekatan baru yang selari dengan prinsip alam sekitar,
sosial dan tata kelola (ESG) demi menawarkan sistem alternatif bagi penyelesaian yang lebih menyeluruh dan ampuh. Sektor perbankan, takaful, pasaran modal Islam akan terus diperkasa untuk mendepani cabaran baru bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam global. Pembangunan sektor keuangan Islam di Malaysia bermula sebagai produk alternatif kepada sistem keuangan konvensional yang tertakluk kepada tatanan perbankan. Pendekatan ini bagaimanapun telah membataskan pencapaian hasrat maqasid syariah. Kerana penekanan yang diberikan selama ini terbatas kepada prinsip penolakan riba tanpa melihat objektif ekonomi Islam yang lebih menyeluruh, termasuk penegakan prinsip keadilan dan penyertaan rakyat yang lebih meluas. Malaysia harus menerokai dasar dan memperkenalkan instrumen kewangan Islam baru berdasarkan prinsip yang pernah diungkapkan oleh Imam Abu Ishaq Ash-Shatibi dalam Al-Muwafaqat sebagai an-nazar ila al-ma'al, atau menjangka dampak yang akan terhasil daripada dasar produk, aset dan perkhidmatan dan mengukurnya. Prinsip ini diangkat agar sistem keuangan Islam mampu berjalan seiring dengan sistem keuangan konvensional, malah mampu menyainginya. Demikian juga yang disarankan oleh Imam Al-Aiz Abdul Salam sebagai tahqiq masalihul ibad, yakni melunaskan dan membumikan kemaslahatan manusia keseluruhannya. Bagi melanjutkan wacana ini yang besar, kita telah mengajak negara-negara Islam dan pakar-pakar keuangan Islam untuk bersama dalam persidangan antarabangsa mengenai ekonomi Islam ECF 2023 ke-15 di Kuala Lumpur pada bulan Disember ini, insya-Allah. Persidangan ini adalah bagi mencerahkan permasalahan dalam usaha Malaysia mempelopori peningkatan amalan sistem keuangan Islam yang syumul. Selain itu, kerajaan akan mempergiat konsep perantaraan berasaskan nilai sebagai usaha memacu tumpuan baru kepada penyelesaian pengurusan keuangan yang lebih mampan dan sejahtera. Inisiatif ini untuk menggalakkan lebih ramai pelabur runcit dan institusi turut serta dalam industri pengurusan dana Islam. Usaha ini akan menyediakan lebih pilihan kepada pelabur dan rakyat untuk terlibat dalam keuangan Islam. Keempat, industri aero angkasa berupaya melonjakkan Malaysia sebagai negara berteknologi tinggi. Pembangunan industri ini akan ditumpukan kepada pembangunan kluster aero angkasa bersepadu yang mampu menarik pelaburan berkualiti. Sayogianya, kita berbangga dengan kejayaan daripada ujian rintis yang menggunakan bahan api penerbangan mampan. Susulan itu lebih banyak usaha akan dilaksanakan untuk membangunkan teknologi dan ekosistem bagi penghasilan bahan api penerbangan mampan. Usaha ini dijangka meningkatkan pertumbuhan industri untuk mencapai sasaran pendapatan sebanyak 30 bilion ringgit pada tahun 2025 yang paling utama dapat menawarkan pekerjaan kemahiran dengan gaji yang lebih tinggi kepada rakyat.